Baiklah tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang dihormati sekalian, majlis seterusnya menjemput Yang Berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, merangkap Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya untuk menyampaikan ucapan. Dengan hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kasih selalu majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam laka kumaju jaya, rakyat bahagia menggabit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana cepat. Itu sekali Berusaha Puan Wadaha Hashim, Pegawai Penerangan Daerah Melaka Tengah, kita punya tuan rumah Usman, daripada Persatuan Komuniti Taman Rumput Bahagia, Sekalian Castle, sahabat saya, juga dua komuniti medali Taman Rumput Bahagia, Cik Tuan, Kepada Terima, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya hormati, saya kasih sekalian, pemimpin masyarakat yang turut hadir hari ini, sahabat-sahabat juga datang dari akti dan sebagainya. Saya anggap ini sebagai satu peluang untuk kita bertemu dalam suasana Aidilfitri. Aidilfitri ini kita tahu maksudnya apa. Ramai orang ingat Aidilfitri ini sebagai perayaan, kan? Aidilfitri ini asalnya Aidul Fitri. Aid itu maksudnya kembali, Fitri itu fitrah, kembali kepada diri kita. Sebulan kita puasa, cuci kita punya diri secara fizikal, secara rohani. Kemudian hari raya itu hari untuk kita bermaaf-maafan, artinya kita mulakan yang baru. Itulah, dan kembali pada fitrah asal kita. Fitrah asal manusia ni adalah fitrah yang baik, bersih dan sentiasa inginkan kebaikan. Itulah yang kita harap kita dapat capai bersama-sama dalam sambutan-sambutan Aidilfitri di peringkat-peringkat komuniti kita. Saya tahun ini insya-Allah memang akan adakan juga hari terbuka. Saya baru sebentar tadi baru balik juga daripada hari terbuka di Emas besar betul. Jadi saya pun fikir macam mana kita nak buat besar macam tu. Saya setiap tahun selalu ni saya akan buat sambutan Aidilfitri di dekat dengan komuniti. Kalau tahun lepas saya buat di Bukit Baru, di Dataran Mak Riau dekat dengan Polisi Selatan. Sebelum tu saya buat di pusat khidmat saya di Taman Sentosa. Dah fikir juga macam mana kita nak buat tahun ni, tapi insyaAllah dalam masa terdekat kita akan buat hebat dah. Jadi ini jemputan awal. Tarikh ni kalau tak silap saya 18 bulan kalau tak ada aran. Tempatnya tu lebih kurang di air keruh lah. Jadi tak terlalu jauh sangat daripada sini. Saudara saya kasih, saya pun tak nak ucap terlalu panjang. Saya tahu ramai yang dah berada di sini sejak daripada lepas maghrib tadi, dah makan sudah, dah beramah mesra sudah. Jadi kehadiran saya ni anggap sebagai penutup lah. Lepas ni kita pun insyaAllah ada sedikit saya difahamkan sebagai kasir pun Menerusi Jiwa Madani dan komuniti Madani ada sampaikan bantuan sedikit makanan tanda ingatan dan tanda komitmen kita dalam meringankan tentu sekali pembelajaran dan keperluan rumah masing-masing. Tapi itu sedikit sahajalah daripada usaha-usaha yang kita akan teruskan. Di Rumput Bahagia saya ucap banyak terima kasih sebenarnya Kak Cik Osman dan Kaisel banyak hubungan saya selalu, walaupun kadang-kadang saya tak dapat hadir ke majlis-majlis atau program yang dihadirkan, tapi sentiasa kita akan dapat makluman awal supaya kita bolehlah sumbang sedikit, tak kira sama ada dalam bentuk wang ringgit maupun dalam bentuk apa-apa sokongan yang boleh, asalkan program-program yang dijalankan itu dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Itulah yang saya boleh dan saya harap boleh kita hargai usaha yang digerakkan oleh pembentuk ataupun pemimpin-pemimpin penduduk tempatan ini. Di Rumput Bahagia ini betul daripada dahulu lagi saya tahu, kalau Kaisel dia selalu cerita pasal Taman Arbi ni dia happy. Dia daripada kecil yang membesar dia dekat Taman Arbi ni, dia tak nak keluar daripada Taman Arbi. Dia kata ini tempat di mana memang orang-orangnya bahagia. Tapi dalam bahagia itu kita kena juga bagi perhatian kepada perkara-perkara yang sentiasa berlaku. Dia sama macam rumah kita lah, kan? Rumah kita ni macam mana sekalipun baru ke lama ke, mesti ada sikit sebanyak rosak, mentol nak kena tukar,
kipas, nak kena bersihkan paip bocor, tandasnya tersumbat sikit sebanyak. Sepanjang kita hidup mesti ada macam itu. Jadi bagaimana sekalipun kita lokasi dia baik, penduduknya jaga setinggal elok, tapi kalau dia nak rosak, kadang-kadang dia rosak juga. Ada satu dua yang sejak daripada awal dahulu ada diusahakan, biasa banyak sampaikan kepada saya, dan kita diusahakan sebanyak fasiliti yang boleh dimanfaatkan. Tapi nampak gaya memang kena buat banyak lagi. Dan tadi Cik Osman sebut tadi tu ingatan yang baik juga, soal kesihatan dan soal masalah nyamuk Aedes dan sebagainya. Yang ini memang kita kena tak ada pilihan lain melainkan kita kena buat dari masa ke semasa, sebab dia akan biasa datang balik mana-mana kawasan pun, terutama sekali kalau kawasan tu ada perumah, itu yang masalah. Jadi tadi saya ada bincang sikit dengan Cik Osman, dan saya ingat insyaAllah kita akan bergandingan lah, di peringkat parlimen pun kita akan bergandingan, kita akan bantu support program pembersihan, kesedaran, dan juga kalau perlu dibuat orang kata pencegahan yang lebih mendalam, disebutkan soal ubat jentik-jentik dari rumah ke rumah dan sebagainya, kita akan bantulah. Berapa belanja, biaya dan sebagainya nanti kita kena telitikan balik. Itu insyaAllah dalam masa terdekat. Maksudnya kalau masa terdekat tu dalam hari ini 13 Syawal, maksudnya dalam 35 ke 40 Syawal. Boleh? Boleh. Jadi insyaAllah kita akan teruskan daya upaya kita di peringkat, contohnya di pejabat saya itu ialah kalau tak ada kerjasama dengan yang lain, kita tak boleh buat. Contohnya kita kena libatkan Kementerian Kesihatan, kita kena libatkan pihak berkuasa tempatan, majlis dan sebagainya, barulah benda boleh berjalan. Dan kalau ada perkara yang kita boleh top up, kita top up lagi. Dalam program komuniti madani selalunya memang Puan Anggaha, saya ingat tadi Wadikert baru sampai. Selalunya dalam program Wadikert senang, dia dari jauh kita boleh nampak. Saya kecil sikit, dekat baru orang perasan nanti, dia tak perasan. Jadi from time to time kita check balik, sebab sebenarnya manfaatnya boleh manfaatnya boleh dirasai oleh ramai orang sebenarnya. Saya ingat ada satu video viral 2-3 hari yang lepas lah, saya ingat. Saya tak pasti, mungkin video tu baru sebab dia makan siang hari kan, bukan bulan Ramadan, maksudnya dalam bulan Syawal. Dan ada pasangan daripada, saya ingat di utara, di Kedah kan, pasangan suami isteri yang agak berusia lah, mungkin pesara dan sebagainya. Dia cerita dia apa, dia cek account bank dia nampak ada duit Maisara. Dia pergi ke pasar raya dan dia beli minyak, dia beli beras, barang keperluan sedikit. Tapi yang paling menyentuh hati sebenarnya, dia kata dia beli tu makanan viral, hotdog, ada cheese tu yang dia tak pernah makan seumur hidup. Dia kata RM8 air kopi kan, air kopi yang kopi-kopi mesin ni lah kan. Jadi dia rasa ada lah. Itu yang sebenarnya menjadikan kita ni kadang-kadang kita lupa ada kebahagiaan dalam rezeki yang setengah orang tengok kecil rezeki tu, tapi sebenarnya ada kebahagiaan untuk ramai orang yang kita tak pernah rasa. Jadi ini antara perkara yang kita harap kita boleh terus usahakan di peringkat kerajaan sendiri. Mungkin perkara-perkara yang macam kita cakap, rezeki-rezeki kecil yang orang mungkin tak nampak. Nak umum benda juta-juta, setiap rakyat akan nampak itu, ini sebahagian benda-benda angka-angka besar ni mungkin bukan cara kita. Tapi cara kita adalah untuk kita pastikan tak ada yang tertinggal. Dan Alhamdulillah negeri Melaka antara yang diberi tumpuan dalam soal melawan atau membasmi kemiskinan tegak. Dan antara yang antara negeri yang telah pun berjaya mencapai matlamat tersebut. Cuma masih ada orang susah. Miskin tegar tu masih mungkin kita dah dapat tangani. Tapi orang susah sentiasa ada. Setiap tahun, setiap bulan, setiap kali musim perayaan, setiap kali musim kembali ke sekolah dan sebagainya, kita tahu. Sebab saya sendiri pun, saya ingat banyak yang kita cuba lakukan di peringkat Putrajaya sendiri. Baru sebulan lepas
kita mulakan satu inisiatif susu sekolah. Semua sekolah dapat susu, tapi untuk pelajar RMT, rancangan makanan tambahan. Jadi kita cuba mulakan di 8 sekolah dahulu. Dia setiap 4 dun, katil, air keruh, bekalan batu dan juga di air molek, di mana kita bagi susu pada setiap pelajar. Setiap bulan dapat 2 kali ikut perjanjian dengan syarikat Farm Fresh juga. Itu kita usahakan menerusi semangat orang ramai dan juga menerusi penentukan ahli parlimen. Sebab kita nak juga gunakan peluang ni untuk bagi kesihatan kepada anak-anak kita. Minum susu ni elok dan lawan batuk. Kita masih ada juga masalah batuk dalam kalangan anak-anak kita. Itulah perkara-perkara kecil yang kita buat supaya di masa depan kita boleh tengok hasil yang lebih besar. Begitu sekalipun, saya ingat orang kata tidak cukup kalau kita tak bagi kredit sedikit bahawa ada usaha-usaha pengukuhan dari sudut sosial ekonomi rakyat. Makin sukar. Dan kita tak boleh kata orang semua makin senang. Semua orang makin senang secara relatif. Mungkin satu masa dahulu semua orang mungkin bekerja lebih kasar. Hari ini anak-anak muda kita bekerja dengan sektor yang lebih lumayan. Tapi dalam masa yang sama kos sara hidup pun makin mencabar juga. Begitu juga dari sudut orang-orang yang berniaga dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa datangkan dengan usaha-usaha terkini. Dia tak boleh kita urus ekonomi dengan cara yang lama. Itulah perkara-perkara yang menjadi cabaran. Kita boleh orang kata pertimbang atau perkenalkan inisiatif-inisiatif baru. Tapi tentu sekali inisiatif ini kalau bila cakap soal ekonomi mesti akan makan belanja. Nothing is free in this world. Macam saya cakap tadi, saya bagi susu percuma kepada anak-anak sekolah kita semua tanpa kira dia RMT atau tidak. Tapi dalam masa yang sama susu tu percuma untuk mereka. Tapi biaya ni dikeluarkan oleh orang lain. Jadi sama juga dalam kita nak pastikan kita boleh biaya, sara dan bagi kemudahan lapang sikit belanja untuk rakyat kebanyakan. Tentu sekali kita kena cari kita kena cari pendapatan yang lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah sebenarnya sedikit sebanyak usaha itu yang kena ada ketegasan sikit. Dan Menteri dia selalu kena marah lah bila kadang-kadang dia aturkan balik dari sudut struktur cukai. Kalau sebelum ni cukai itu terlalu meluas pada semua orang, sekarang kita berpusat kepada mereka yang berpendapatan tinggi. Begitu juga dengan subsidi yang sebelum ni semua orang dapat, ya semua bahagia. Tapi dalam masa yang sama ada juga ketirisan. Bukan kita hanya bercakap soal tiris yang keluar ke Singapura, ke Thailand. Kita juga bercakap soal kemampuan dari segi perbelanjaan. Subsidi itu boleh dinikmati lebih ramai lagi orang yang kurang berkemampuan kalau kita salurkan kepada tempat yang betul. Jadi itu perkara-perkara yang akan sedikit sebanyak secara naratifnya mencabarlah untuk kita laksanakan. Tapi kena ada ketegasan. Dan ini perkara-perkara yang kita tidak toleransi. Maksudnya kalau orang kata takut kena kejam sebabkan orang belum nampak hasil ya, susah kita takkan bermula langsung. Pengukuhan kita dari sudut hubungan dengan antarabangsa. Sebenarnya saya ingat lama kita tak tengok negara kita ni dijadikan satu negara yang selalu diberi tumpuan di peringkat antarabangsa. Mungkin sebelum ini kita selalu lihat negara kita ni sentiasa disebut di mata dunia. Tapi ada banyak situasi yang mungkin mengakibatkan kita ni sedikit ketinggalan balik. Kita seolah-olah pernah kita sampai kita kalah dengan Vietnam, dengan Indonesia, baik dari sudut sosial maupun ekonomi. Hari ini kita kembali jadi garanglah sedikit dan kita bawa. Kenapa? Sebab kita kena tonjolkan negara kita. Tonjolkan dari sudut supaya lebih ramai orang boleh, contohnya melabur dalam negara, boleh melawat. Ni Melaka lagi lah. Negeri Melaka ni negeri pelancongan. Kalau orang tak melawat, kita tak boleh berniaga. Jadi itu sebabnya kita diperkenalkan lebih banyak. Dan inilah perkara-perkara apabila kita kukuhkan hubungan antarabangsa, kita juga boleh tangani isu-isu dan masalah ekonomi. Bukan setakat soal yang ringgit, saham dan sebagainya. Saya pun tak nak tengok yang tu. Saya nak cakap soal contohnya bekalan-bekalan makanan kita. Kadang-kadang negara lain contohnya putus bekalannya dengan negara kita, automatik kita akan putus bekalan dan harganya pun naik. Tapi bila mana kita ada hubungan yang lebih baik dengan banyak negara lain, kadang-kadang kita boleh tampung balik, mungkin lebih murah lagi.
Contohnya bila kita pernah ada krisis alhamdulillah sekarang beras tempatan dah mula masuk pasaran, tapi saya tahu kalau kita pantau masih tak nampak lagi. Kita minta supaya penguasa kena kuat sikit kerja dari sudut mengawal. Kalau sebelumnya ada krisis beras, sama juga supplier ni akhirnya kalau Thailand tak dapat supply pada kita, kita sebenarnya bila ada hubungan yang lebih baik dengan negara contohnya Cambodia dan sebagainya, dia boleh supply. Sebenarnya sama. Itu antara perkara-perkara yang kita capai bila kita ada hubungan antarabangsa yang baik. Itulah sedikit sebanyak saya harap ini semua boleh kita orang kata jadikan ya sebagai good to know. Bukan kata kita nak preach, bukan kata kita nak berceramah, tapi good to know. Sebab ni kita tahu ini banyak perkara yang sedang bergerak dan banyak perkara yang sedang diusulkan. InsyaAllah memang orang kata rakit-rakit dahulu berenang kemudian kita susah-susah sakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Tapi saya harap kita semua tidaklah tengok perkara ini sebagai hanya dalih kerajaan, tapi sebaliknya adalah usaha semua. Bila kita cakap yang nak menggerakkan ekonomi bukan di kementerian sahaja, yang menggerakkan ekonomi itu semua, seluruh rakyat, orang yang berniaga, orang yang bekerja, orang yang buat servis, orang yang sediakan perkhidmatan dan sebagainya, semua sebahagian daripada ekonomi kita. Kalau orang-orang muda kita dapat pekerjaan dan dapat pendapatan yang lebih baik, alhamdulillah. Begitu juga dengan sektor pendidikan, kalau kita boleh bagi pendidikan yang lebih baik, alhamdulillah. Kalau kita boleh bagi servis kesihatan, khidmat kesihatan yang lebih baik, alhamdulillah. Malaysia makin ramai, maksudnya perkhidmatan ini juga perlu dipertingkatkan. Diharap dengan semua kerjasama yang ada ni, kita boleh pastikan kita boleh jaga negara kita sama-sama. Untuk rumpun bahagia, saya ucap terima kasih atas kehadiran malam ini, dan saya ucap terima kasih atas kebersamaan Usman. Saya ucap banyak-banyak penghargaan atas banyak kita punya hubungan sama ini, dan saya harap nanti apa yang kita nak buat sama-sama itu boleh direalisasikan dalam soal infrastruktur, pembaritan dan sebagainya. Memang kita kena peringatkan sedikit, terutama sekali pihak berkuasa tempatan untuk beri tumpuan. Banyak tempat alhamdulillah kita dapat selesaikan. Baru-baru ini pun saya ingat Wadi Kek ada banyak lawan projek-projek tebatan banjir. Memang saya nampak kerja-kerja tebatan banjir ni makin rancak, terutama di Air Keroh ni makin banyak, kerana kita dah tekad. Saya ingat tahun lepas raya ke-5 kita banjir, saya ada turun sekali Bukit Beruang, di Sungai Putat dan banyak tempat. Lepas daripada tu kita terus buat mesyuarat jawatankuasa tindakan segera untuk pastikan ada penyelesaian segera, dan daripada situlah banyak usaha yang dibuatkan oleh semua agensi. Saya ingat saya panggil, saya pengerusi mesyuarat waktu itu, saya panggil semua agensi, majlisnya, pembaritan dan sebagainya. Memang kita nak semua agensi mula bergerak, dan alhamdulillah sekarang ada nampak sedikit hasilnya. Banyak tempat yang sebelum ini mungkin dinaiki air bila hujan lebih 2-3 jam, tapi sekarang dah makin reda, dan kita kena pantau lah. Ini masalahnya adalah kita kena sentiasa pantau. Dia jangan kita buat dia lepas macam tu saja, memang akan berulang balik. InsyaAllah kalau ada salah dan silap kurang lebih, saya mohon maaf. Dalam suasana dan juga dalam semangat Syawal ini, saya ambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kalau ada salah dan silap, mohon diampunkan. Kita mulakan balik Idul Fitri, kembalilah kita kepada fitrah asal kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari harapan tuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim di atas ucapan sebelah tadi. Dan seterusnya majlis sekali lagi